Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man wala. Untuk kali ini kita akan lihat bagi tajuk yang seterusnya, perbincangan tentang syurut sihhatit taklif bil fi'li. Syarat sahnya taklif, mentaklif dengan sesuatu perbuatan ataupun dipanggil juga syurut mahkum fi. Apakah syarat al-mahkum fi? Perbuatan yang dihukumkan tersebut, yang ditaklifkan kepada mukallaf. Kata pengarang, yushtaratu fil fi'li hatta yasihha at-taklifu bihi jumlatan syurutun, ataupun kita kata yushtaratu fil fi'li, disyaratkan pada perbuatan hatta yasihha at-taklif, supaya menjadi sahlah taklif bihi jumlatu syurutin. Disyaratkan jumlatu syurutin, beberapa syarat. Beberapa syarat di sini itu kalau kita jadikan jumlatu tu naib fa'il bagi yushtaratu, boleh juga kita nak katakan atau dan ini rasanya lebih sesuai lah kita jadikannya hatta yasihat taklifu bihi jumlatan. Menjadi apa? Menjadi hal bagi yasihu, supaya jadi sahnya taklif secara umum. Yushtaratu syurutun. Syurutun inilah kita i'rab menjadi naib fa'il bagi yushtaratu. Jadi disyaratkan pada perbuatan itu supaya sah untuk dikenakan taklif secara umum, disyaratkan beberapa syarat. Wahia, apa syaratnya? Awalan ayakuna ma'luman lil mukallaf. Perbuatan tersebut mesti maklum, diketahui di sisi mukallaf, ilman taman, dengan pengetahuan yang sempurna. Makluman dan pengetahuan yang sempurna. Hatta yatasawwara qasdahu ilaihi, supaya agar apa? Hatta yutasawwaru, boleh baca gitu, hatta yutasawwaru, supaya tergambarlah ada qasad mukallaf kepada perbuatan, wa qiyamu bihi, dan mampunya mukallaf melakukan dan mendirikan perbuatan tersebut, kama tuliba minhu, sebagaimana dituntut daripadanya. Jadi kalau kita nak melakukan sembahyang, wajar dan patut sangat mukallaf kena tahu apa itu sembahyang, bagaimana caranya untuk melaksanakan, supaya apa, nanti dia akan niatkan, dia akan melaksanakan. Fala yasihu taklifu bil majhul, maka tidak sah taklifan, tanggungjawab perbuatan dengan benda yang tidak diketahui. Walihadza fa inna taklifati allati ja'at fil Qur'ani jumlatan, kerana itulah segala tanggungjawab pelaksanaan taklif yang datang dalam Quran secara umumnya, kas-salah, seperti semayang, waz-zakah, berzakat, bayyanaha, sungguhnya telah diterangkan, bayyanaha ar-rasulu, Nabi telah terangkan, ala wajhin yanfi ijmalaha, atas jalan yang menghilangkan, menafikan keraguan dan juga ketidakjelasan. Ijmal ni makna tidak jelas. Nabi dah terangkan dengan cara yang hilang ketidakjelasannya. Bima lahu min sultati bayani ahkamil Quran, kerana Nabi ni ada sultah, ada hak untuk menerangkan Quran. Nabi ada kuasa untuk terangkan Quran. Jadi sunnah Nabi ni dia menerangkan bagi hukum-hukum yang datang dalam Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Tuhan kata, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau az-zikra. Az-zikra ini ulama tafsir terjemahkan dengan sunnah itu, diturunkan, diberitahu kepada Nabi, litubayyina linnas, supaya kamu dapat terangkan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka daripada wahyu Al-Quran. Jadi wal muradu bil ilmi, yang dimaksudkan dengan ilmu sini, bahawa perkara yang ditaklifkan itu mesti maklum. Ilmu itu makna ilmu mukallafi fi'lan, iaitu mengetahui mukallaf secara sungguh. Fi'lan ni makna mukallaf tahu secara sungguh, betul-betul tahu. Au imkana, imkanu ilmihi, ataupun mukallaf imkanu ilmihi, mampu untuk tahu. Kalau belum tahu lagi pun, kalau dah tahu maknanya kita tahu, kita panggil tahu secara fi'lan, secara fi'li, makna fi'li tu tahu sungguh.
Tahu betul-betul tahu. Ataupun dia tu mampu tahu, imkanu ilmihi bi an yakuna qadiran bi nafsihi, dengan bahawa dia mampu dengan dirinya sendiri, au biwasitah, atau dengan perantara, ala ma'rifati ma kullifa bihi, untuk mengetahui apa yang ditaklifkan dengannya. Cara bi an yas'ala ahlal ilmi, dia bertanya kepada ahli ilmu, amma kullifa bihi, tentang apa yang ditaklifkan kepadanya. Dia tak tahu langsung pun, secara fi'li pun dia mampu tahu dengan cara bertanya pada orang lebih tahu. Wal qarinatu ala imkani ilmihi, dan apakah qarinah, bukti dan dalil bahawa benda itu kita kata mampu dalam mengetahuinya, dia mampu tahu apa dia? Wujuduhu fid daril Islam, dia itu berada dalam negeri Islam, negeri umat Islam. Lianna hadhihi dara, kerana negeri ini, daru ilmin bil ahkami, ialah negeri yang adanya ilmu pengetahuan tentang hukum, li syuyu'iha fiha, kerana tersebarnya hukum-hukum tu pada negeri tersebut. Dalam tempat macam tempat kita berada ni kan, orang alim ramai, orang yang berpengetahuan agama ramai, jadi benda itu tidak sukar untuk mengetahuinya. Wasyuyu, dan tersebar. Wasyuyu itu makna meratai dan tersebar, itu qarinatul ilmi, itu qarinah, bukti kepada bahawa adanya pengetahuan itu, mampu dicari ilmu. Walihadza qala al-fuqaha, kerana itu berkata ulama fiqh, al-ilmu muftaradun fi ma huwa fi daril Islam, ilmu itu muftarad, difardukan, fi man, ke atas orang yang huwa fi daril Islam, yang berada pada negeri umat Islam. Wa qa'idatu, dan kaedah berkata, la yasihu daf'u bil jahli bil ahkami fi daril Islam, tidak boleh kita menolak dengan cara berhujah, dengan cara berdalil dengan kejahilan. La yasihu daf'u makna tak boleh ditolak sesuatu hukum dengan sebab dalil kita jahil dengan hukum. Di mana? Fi daril Islam, dalam negara Islam. Jadi kalau ada apa-apa, orang tanya kenapa kau tak buat ni, kenapa tak lakukan perkara ni, atau kenapa buat benda yang diharam ni, dia kata kerana saya tak tahu. Hujah jahil itu tidak diterima. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam negeri yang ramai umat Islam dan ada tempat mencari ilmu. Kaedah itu mubayyinatun, menerangkan, ala ma dzakarnah, mubayyinatun, kaedah ini menerangkan atas asas yang kita, mubayyinatun, menerangkan apa yang telah kami sebutkan. Wa hadza khilafu ma huwa muqarrar, ini berlainan dengan apa yang telah termaktub, muqarrar fi nisbati ila daril harbi, nisbah kepada negeri orang kafir. Kalau seorang tu duduk di negeri orang kafir, lain sumber untuk mencari ilmu dan tu lain lah. Ini maka hukum bagi daril kufri berlainan. Apa makna daril harbi? Ialah dari ghairil Islam, negeri bukan Islam. Idzil ilmu, kerana mengetahui dengan hukum syarak, ghairu muftaradin, tidak difardukan, tidak ada, bin nisbati liman fiha, bagi orang yang ada di dalam negeri orang kafir tadi. Li'adami syuyu'il ahkam syar'iyyah, kerana tidak tersebarnya hukum-hukum syarak pada negeri itu. Walihadza, dari kerana itu, lau aslama hunaka syakhsun, kalaulah di sana ada orang Islam, seorang masuk Islam di negara orang kafir contoh, wajahila wujubas salah, dan dia tidak tahu kewajipan sembahyang, lam yalzimuhu qada'uha, tidak mewajibkannya untuk qada balik sembahyang tu. Idza arafal wujuba ba'da dhalik, jika dia mengetahui kewajipan selepas pada itu. Andai kata ada orang di negeri orang kafir lah, dia nak masuk Islam, dia pun masuk Islam kerana minat dengan Islam ni. Lepas tu dia pun tak tahu sembahyang tu wajib, mungkin dia kata sembahyang ni sunat aja macam mana, sehingga lepas daripada tu ambil masa dia belajar, barulah dia tahu sebenarnya sembahyang ni wajib. Adakah dia wajib qada sembahyang dahulu yang dia tak tahu kewajipannya? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana dia duduk bukan di negeri umat Islam. Lam yalzimhu qada'uha, tidak melazimkannya oleh mengqada'kannya jika dia mengetahui kewajipan selepas pada itu. Wa idza syaribal khamra, contoh kalau dia minum khamar, jahilah kerana jahil. Dia ingat ke kalau minum arak ni kalau tak mabuk tu tak apa contohnya. Walaupun payahlah sikit orang nak kata arak ni
hatta orang kafir pun tahu bahawa orang Islam mengharamkan arak. Andai katalah dia tak ingatnya tak boleh mabuk saja, dia minum arak jahilan bitahrim, kerana dia tidak tahu tentang pengharaman, lam yu'aqab, tidak diseksa dan tidak dikenakan hukuman ala fi'lihi, di atas perbuatannya. Idza raja'a ila daril Islam, jika dia kembali kepada negara Islam, tak boleh kita nak kenakan hukuman. Sebab apa? Kerana dia ada keuzuran jahil di negara kafir. Wal qa'idatu fil qawanil wad'iyah, dan kaedah yang termaktub dalam qawanil wad'iyah. Qawanil wad'iyah ni makna perundangan yang dibuat oleh manusia, makna perundangan yang telah ditetapkan lah. Dia qawanil wad'iyah ialah undang-undang yang diletakkan oleh manusia. Apa yang perundangan, contohnya pengarang kita ni asal daripada Iraq kan. Jadi apa yang termaktub dalam perundangan, kal qaidati fi syariatil islamiyah, sama saja dengan kaedah dalam syariat Islam. Fal qanun, maka qanun itu ya'tabiru, undang-undang itu ya'tabiru ma'luman, undang-undang dianggap telah maklum ladal mukallafin, di sisi orang mukallaf. Idza ma nasyara, sekira-kira undang-undang itu dia manusyira ni jika dia disebarkan, manusyira bituruki al-qanuniyah, dengan jalan qanun atau perundangan yang telah maklum. Okey, sekarang ni apa dia? Dari segi perundangan, sekarang ni kita bincang berkaitan hukum syarak. Hukum syarak makna tidak diambil kira kejahilan tentang hukum syarak dalam negara umat Islam. Okey, perundangan undang-undang yang diletakkan oleh manusia sama tak? Pada Khalid ni hukumnya sama je. Makna tidak dikira jahil. Orang tu kata tiba-tiba dia langgar lampu merah, dia kena poli tahan dia. Dia kata saya tak tahu pun tak dilanggar lampu merah, saya tak tahu pun undang-undang macam ni. Dia guna alasan tu, tidak diambil kira. Sebab apa? Selagi mana undang-undang itu telah maklum, termaktub dan disebar luaskan, maka tidak ada kemaafan kalau orang tu mengaku jahil. Itu nak beritahu ya. Dari segi hukum qanun wad'iyah pun dalam masalah ini tidak dikira orang yang alasan dia tidak tahu, sebab benda itu telah maklum. Kama la unusyira, sebagaimana kalau undang-undang itu disebarkan fil jaridati rasmiyah, dalam surat khabar rasmi, wala yushtaratu ilmu bihi fi'lan, tidak disyaratkan dia mengetahui secara langsung. Kalau dia kata tak tahu, tak boleh. Kata al-qanun la yahmi mughaffalin. Qanun perundangan ni tidak akan menjaga orang-orang yang cuai. Dia maknanya salah kan, kecuaian dia lah yang menyebabkan dia langgar tu, bukan salah perundangan. Okey. Yang kedua, ayakun al-fi'lu, syarat yang kedua, mestilah perbuatan al-fi'lul mukallafu bihi, perbuatan yang ditaklifkan dengannya itu, al-mukallafu bihi maqduran, mestilah perbuatan yang ditaklifkan itu maqdur, dalam kemampuan manusia. Ai min al-af'ali allati yumkinu lil mukallafi fi'luha aw tarkuha, perbuatan yang mampu untuk mukallaf melakukannya atau meninggalkannya. Li'anna al-maqsuda min at-taklif, kerana tujuan daripada taklif itu ialah al-imtithalu, ialah untuk taat dan patuh. Fa idza kharaja al-fi'lu an qudratil mukallafi, jika keluar perbuatan itu daripada kemampuan mukallaf, wa taqatihi, dan kuasa mukallaf, lam yutasawwar al-imtithalu, maka tidak dapat dibayangkan macam mana kita nak patuh, macam mana kita nak ikut perbuatan kalau kita tak mampu buat. Fayakunu taklif abathan, maka jadilah taklif itu bertanggungjawab ataupun taklif itu abathan, sia-sia. Ya yunazzahu anhu syari'u ma'a yunazzah, disucikan syari' Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala yang hakim, yang bijaksana, daripada perbuatan itu. Mustahil Allah Ta'ala melakukan perkara yang sia-sia. Apa dia sia-sia ni? Mewajibkan perkara yang mana yang tidak mampu mukallaf buat. Okey. Wa yatarattabu ala hadha syarti ma yali, dan terhasil di atas syarat ini perkara berikut. Kesannya begini. Pertamanya, daripada ini kita dapat faham beberapa perkara. Pertama, la taklifa bil mustahil, tidak ada taklifan dengan perkara mustahil. Sawa'un akan al-mustahil li dhatihi, sama ada perkara mustahil tu mustahil li dhati, mustahil kerana dia tu sendiri mustahil. Kal jam'i bainan naqidain, seperti menghimpunkan antara dua perkara. Contoh kita kata
sila bergerak dan diam dalam satu masa. Gerak dan diam dalam satu masa dipanggil himpun antara dua yang berlawanan lah. Ini contoh je lah. Sila awak berjalan dan diam dalam masa yang sama. Dalam masa awak berjalan tu awak diam. Boleh tak? Tak boleh. Jadi mustahil ada hukum-hukum syariat yang mentaklifkan buat benda yang menghimpunkan dua nakid, menghimpunkan dua perkara yang berlawan. Kana mustahilan li ghairihi, ataupun dia panggil mustahil li ghairi. Mustahil kerana aspek lain. Bukan kerana diri perkara itu mustahil, tapi kerana sebab lain. Apa dia mustahil li ghairi? Wa ma lam tajri al-'adatu al-'adatu biwuqu'i. Perkara yang tidak berlaku adat berlaku perkara itu. Perkara yang pada adat tak berlaku, itu dipanggil mustahil li ghairi. Wa in kana al-'aqlu yujawizu dhalik, walaupun akal itu mengharuskan perkara itu berlaku. Akal, pada hukum akal dia boleh terima, tapi pada adat tak berlaku. Contoh, katayrani bila alah, seperti tayrani bila alah, seperti terbang tanpa ada alat. Boleh tak nak taklifkan? Sila terbang tanpa ada alat apa-apa, terbang dengan diri. Boleh tak? Jawapannya, pada akal benda itu mampu. Makna dalam segi hukum akal, dia pelajar kena tahulah hukum akal, hukum adat dan hukum syarak ni. Ni dalam perbincangan akidah, dibuat perbincangan secara detail. Apa makna hukum akal? Akal tidak menerima langsung. Benda itu kalau wajib akal apa maksud, mustahil akal apa maksud, harus akal. Jadi kadang-kadang terbang tanpa, contoh ini terbang tanpa ada alat. Pada akal boleh terima je. Kalau Tuhan nak jadikan orang itu boleh terbang, tak ada masalah. Tapi pada adat berlaku tak? Pada adat tak berlakulah. Tak boleh seorang tu terbang tanpa menggunakan alat. Fa inna sunnatal kauni, kerana sunnah kejadian alam ini, ma jarat ala wujudi mithli hadzal fi'l, tidak berlaku di atas adanya seumpama perbuatan ini. Fataklifu bil mustahil maka mentaklifkan dengan perkara mustahil binawaihi, dengan kedua-dua bahagiannya, taklifun bima la yutaq, dinamakan taklif dengan perkara yang tidak mampu. Ma la yutaq, perkara yang tidak mampu. Walihadza lam ya'ti bihi syar'u, kerana itu syarak tak datangkan mana-mana taklifan yang terlibat dan ataupun yang berkait dengan mustahil. Itu khilaf ataupun itu hasil yang pertama. Yang kedua, la taklifa bima la yadkhulu tahta iradatil insan, tidak ada taklif dengan perkara yang tidak masuk di bawah kehendak manusia. Tidak dikenakan hukuman benda yang bukan dalam kehendak manusia. Kataklifihi an yaf'ala al-ghayra fi'lan mu'ayyanan, seperti mentaklifkan seseorang untuk an yaf'ala al-ghayra fi'lan mu'ayyanan, dia melakukan orang lain. Contoh kita taklifkan seseorang itu an yaf'ala, bahawa orang lain, an yaf'ala al-ghayru, gitu, an yaf'ala al-ghayru, bahawa orang lain buat perbuatan yang tertentu. Saya katakanlah Allah mentaklifkan ataupun syariat mentaklifkan A supaya apa? Wajib supaya A jadikan B buat sesuatu. Taklifihi, syarak mentaklifkan seseorang supaya apa? Supaya orang lain buat perbuatan tertentu. Jadi sekarang ni yang buat perbuatan tu orang lain. Jadi mentaklifkan A dengan perbuatan orang lain, itu taklif dengan perkara yang luar kemampuan dia. Nampak sekarang ni yang memilih untuk buat B ni. Jadi mentaklifkan seseorang dengan perbuatan orang lain yang kena buat, itu tak masuk. Lianna hadza la yadkhulu tahta iradatil insan wa qudrati, kan ini tidak masuk di bawah kehendak manusia dan kemampuannya. Wa kullu ma la yastati'uhu, dan setiap perkara yang tidak mampu dibuat, huwa an ya'mur wa kullu ma yastati'uhu, dan setiap yang dia mampu buat, apa yang hanya mampu dia buat. Sekarang ni nak memaksa A, B buat atau tak buat ni, B buat tak buat bukan dalam kemampuan dia. Yang dia mampu apa? Wa kullu ma yastati'uhu, apa yang mampu, hanya mampu dibuat ialah ayat murabil ma'ruf,
Dia hanya mampu suruh dengan ma'ruf wa ya'murul ghaira bi fi'lin muayyanin, dan menyuruh orang lain ya'murul ghaira bi fi'lin muayyanin untuk melakukan perbuatan yang tertentu. Itu saja. Jadi dia hanya mampu suruh. Suruh ni dalam kemampuan dia. Amar ma'ruf nahi munkar ni dalam kemampuan dia. Ada pun orang ni buat tak buat itu luar kemampuan dia. Okey. Wa min hadzal qabili aidan, daripada aspek ini juga ialah at-taklifu bil umuril wujdaniyah. Taklif dengan perkara umul wujdaniyah, perkara-perkara yang melibatkan hati. Wujdaniyah ni makna perkara hati, wal qalbiyah, perkara dalam hati lah. Allati tastawli ala nafsi, yang menguasai atas jiwa. Wala yamlikul insan daf'ahu, yang tidak mampu oleh manusia menolaknya. Walihadza jaa fil hadis syarif yani Nabi SAW, kan itu dalam hadis datang daripada hadis pada Nabi fi qasmihi, pada pembahagian Nabi baina azwajihi. Nabi kan mempunyai ramai isteri, maka orang yang berpoligami wajib mengagihkan, membuat pembahagian dalam menceritakan Nabi macam mana Nabi membahagikan masa-masa kepada isterinya itu. Pembahagian tu Nabi kata, Allahumma hadza qasmi, ya Allah, inilah pembahagianku, inilah pembahagianku, fima amliku, pada perkara yang apa yang aku mampu. Yang ni aku bahagi qasmi, makna pembahagian yang telah dibuat itu dalam kemampuan dia. Nabi tetapkan hari-hari bergiang ni. Fala tu'akhidni fima tamliku wala amlik, maka jangan kamu ambilku, atau jangan kamu seksakan aku ataupun persalahkan aku. Jangan kamu persalahkan aku pada perkara yang engkau memilikinya tapi aku tidak milik. Mana? Hati. Nabi buat pembahagian mengikut kaedah yang adil kepada isteri-isteri baginda. Tapi perkara yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan kasih sayang, itu di luar kemampuan Nabi, luar kemampuan manusia sekalipun. Maka Nabi kata, jangan engkau salahkan aku pada perkara yang engkau miliknya. Mana? Kasih sayang hati ni Tuhan milik kan? Dan aku tidak memilikinya. Jadi disuruh orang berpoligami ni ialah untuk mengadakan qasmah. Al-qasmu iaitu mengadakan pembahagian yang zahir. Pada zahirnya kena bagikan bilangan malam yang sama. Ba'ah kalau beri barang ataupun hadiah-hadiah yang biar dengan adil. Okey. Jadi benda yang berkaitan dengan hati luar kemampuan. Yakni maksudnya fil mailil qalbi, pada kecenderungan hati. Li ba'di azwajihi, bagi sebahagian isterinya, akthar minal ba'dil akhar, lebih daripada sebahagian yang lain. Wa kadza al hadithus syarif, wa kadzalika al hadithus syarif, demikian juga ada dalam hadis disebut la taghdab, jangan kamu marah. Laisal muradu, bukan maksud itu an-nahyu an dzatil ghadab, larangan tentang diri marah tersebut. Sebab marah ni perasaan dalaman, kita tak boleh nak halang benda tu. Marah, hati kita benci, tak suka, itu benda dalaman. Idza tahaqqaqat mujibatuhu, apabila terlaksana. Tahaqqaqat makna bila berlakunya mujibatuhu, perkara yang mewajibkan marah. Wa innaman nahyu, tapi yang Nabi larang tu apa? Bukan perasaan marah dalam hati tu. Innaman nahyu munsabbun, larangan itu kena munsabbun ala istirsali fil ghadabi, kena jika dia meneruskan kemarahan itu. Dia teruskan marah dalam hati tu, dia istirsal, dia biarkan marah tersebut sehingga memberi kesan. Wa alan difa'i fil qawli, dengan cara dia menolak pada perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, la yajuzani, yang tidak harus kedua-duanya. Yang istirsal, membiarkan kemarahan itu berlaku pada perkataan dan perbuatan, itu yang tak bolehnya. Id alaihi an yasmuta, kerana dia patutnya diam. Wa yaskuta, dan dia diamlah. Hatta yantafi'a jamratul ghadabi, sehingga hilang dan redanya, padamnya kemarahan, api kemarahan, fi nafsihi, pada dirinya. Kama anna 'alal insan, sebagaimana ke atas manusia juga, an yatajannaba, hendaklah dia menjauhi, amma yuthiru ghadabahu, daripada perkara yang dapat menaikkan kemarahannya. Idza arafa min nafsihi al-ghadaba, jika dia tahu pada dirinya akan kemarahan. Dia tahu dah benda ni marah, menyebabkan dia marah, seelok-eloknya dia alihkan daripada perkara yang menyebabkan dia marah.
wa adamil qudrati ala dhabtiha, sehingga dia tak mampu untuk menahan marah itu. Fakullu hadhil umuri, maka setiap daripada perkara ini bistita'atihi, dengan kemampuannya, ayyaf'alaha, untuk dia buat, li'alla yaqa'a fi ma la yajuzu, supaya tidak berlaku pada perkara yang tidak harus, perkara haram, kerana sebab marah, natijatan lil ghadab, kerana sebab dia marah. Jadi apa yang kemampuan ialah jangan dia menzahirkan kesan kemarahan tu dengan perbuatan dan perkataan, itu yang tak betul. Tapi marah dalam hati tu tidak boleh nak kawal. Itu memang berlaku sifat manusia. Jadi la taghdab itu kena kepada hasil atau kesan daripada marah itu. Wa yulahadhu huna, dapat diperhatikan di sini, annal muyulal qalbiyata, kecenderungan hati, wa in kana la tadkhulu tahta taklif, walaupun dia tidak masuk dalam taklif, kama fi hubbi syakhsi li ihda zawjataihi, sebagaimana kasihnya seseorang bagi salah seorang daripada kedua isterinya, akthara minal ukhra, dia kasih lebih daripada seorang lagi. Wa kahubbil abi ba'dha auladihi akthara minal akhari, seperti kasihnya seorang ayah sebahagian anaknya lebih pada sebahagian yang lain. Illa, kecualilah, anna alaihi an ya'dila, dia itu hendaklah berlaku adil, baina auladihi, di antara anak-anaknya, au baina zawjaitaihi, atau di antara kedua isterinya, wa an yu'ti kulladhi haqqin haqqah, dan hendaklah diberi setiap seorang tu hak dia masing-masing. Walihadza la yajuzu an yu'thira al-abu ba'dha auladihi, kerana itu tidak boleh memilih, yu'thirani, pilih ayah sebahagian anak, bil atiyah, dia pilih sebahagian saja, beri pemberian, natijah tahubbihi, kerana natijah daripada kasihnya, lahu dunal akharin, tidak diberi kepada yang lain. Itu tak boleh. Dari segi keadilan zahir, wajib kena adil. Lianna fi hadzal ithari, kerana pada pilihan ini, ihashan lil akhari, akan menjadikan rasa ihash, tidak senang hati bagi orang lain. Wa ilqa'al ida, wa ilqa'al ida, dan menyebabkan kita mencampakkan permusuhan bainal ikhwah, di antara adik-beradik. Walidha jaa an-nahyu anhu, kerana itulah datang larangan Nabi tentang perkara ini. Nabi kata suruh apa? Nabi suruh seorang sahabat Nabi ni, kalau nak beri pemberian, beri kepada semua anak-anak dia. Jangan dia beri seorang ni, tak beri orang lain. Amal muyul al-qalbiyah, adapun kecenderungan hati, allati hiya minal iman, yang termasuk daripada keimanan, au min lawazimihi, ataupun daripada kelaziman, apa yang melazimi perkara itu, kahubbillah wa rasulih, seperti kasih pada Allah dan Rasul, fa hadhihi takun wajibatan 'alal mukallaf, ini hukumnya wajib atas mukallaf. Cenderung hati yang berkait dengan keimanan dan perkara yang lazim bagi keimanan, seperti kasih pada Allah dan Rasul, ini wajib kepada mukallaf. Wa matluban minhu tahsiluha, wajib dihasilkan daripada mukallaf, bitahsili asbabiha, dengan menghasilkan sebab-sebab kepada kecintaan kita pada Allah dan Nabi. Wala yu'dharu fi adami tahsiliha, tidak diberi uzur pada tidak menghasilkannya. Au fi wujudi diha, atau tidak diuzurkan, tidak dimaafkan pada wujudi diha, pada adanya perasaan yang sebaliknya. Kita patut cinta ke Nabi dan cinta pada Allah, kita benci kepada Nabi pada Allah, na'udzubillahi min zalik. Tidak diberi uzur orang tu. Benci ke Tuhan, benci ke Nabi, tak boleh. Kabughdillah wa rasulih, seperti benci, marah kepada Allah dan Rasul, marah ke Tuhan kerana Allah Ta'ala tetapkan gini. Lianna fi adami wujudiha, kerana pada ketiadaan adanya iman adik, awujudi adhariha, ataupun ada lawan bagi keimanan, dalalatun ala adami imanihi, itu menunjukkan ke atas ketidakimani, tidak ada iman baginya. Li'annal imana la yanfaku, kerana keimanan itu tidak bercerai, an hubbillah wa rasuli, daripada kasih pada Allah dan Rasulnya. Fa idza fakka, apabila dah bercerai keimanan itu, kana dzalika dalilan, itu menjadi dalil ala adamil iman, ke atas ketidakimannya seseorang. Jadi itu perbincangan berkaitan dengan masalah ini. Tinggal lagi beberapa perkara, iaitu perbincangan tentang asyaqu minal a'mal, amalan-amalan yang berat ini. Kita akan sambung pada video akan datang. Wallahu a'lam.